Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penonton-penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada saudara-saudara yang sedang bersama-sama kami di siaran langsung dari studio BN Stream di Gombak. Kepada saudara dan saudari, boleh melayari www.bnstream.my bagi mengikuti bual bicara kita pada malam ini. Dan bersama-sama kita pada malam ini adalah yang berbahagia Tuan Haji Takril bin Tasuki, seorang bekas pentadbir kanan Kerajaan Negeri Selangor, dan sekarang ini merupakan seorang aktivis sosial dan memegang jawatan sebagai pengurusi Persatuan Sejarah Negeri Selangor. Selamat datang Tuan Haji. Salam. Apa khabar Tuan Haji? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saudara dan saudari, kita terus kepada soalan kita pada malam ini. Dan tajuk perbualan ataupun perbincangan kita pada malam ini adalah berkisar kepada transformasi politik. Yang sebagai seorang pentadbir dan juga sebagai seorang aktivis, beliau juga adalah seorang yang mempunyai keupayaan dan kemampuan bagi menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan transformasi politik yang berkisar di dalam lingkungan dan lingkup ruang lingkup negeri Selangor aslinya dan amnya di Malaysia. Oleh itu tuan-puan, kita tanya pada yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Tuan Haji. Tuan Haji, sebagai seorang pentadbir kerajaan di dalam tempoh yang agak lama di negeri Selangor dan seorang aktivis sosial lepas daripada itu, apakah ia tu dalam lingkup sejarahnya dan pendekatannya tentang transformasi politik yang boleh Tuan Haji huraikan untuk pada malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Salih Nurudin selaku moderator pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dipanggil berjual bicara mengenai satu isu atau satu perkara yang besar. Saya lihat berdasarkan pada pengalaman saya daripada pentadbir kerajaan lebih pada 30 tahun, peringkat federal, peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat korporat, nampaknya memang kerajaan di bawah pimpinan Barisan Nasional oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita ini banyak membuat transformasi selain pada politik, termasuklah pengisian dalam mentadbir memajukan negara kepada yang lebih baik. Pengalaman saya selama 30 tahun memperlihatkan pimpinan kita tidak asing dan tidak jemu dan sentiasa mengadakan berbagai-bagai agenda, khususnya agenda politik, bagi memastikan bahawa sama ada pembaikan ataupun transformasi yang lebih ke hadapan adalah semata-mata untuk mempertahankan negara Malaysia ini sebagai negara yang akan lebih maju, dihormati dan berdaulat. Begitu juga transformasi yang sentiasa diutarakan oleh pimpinan kita ini adalah menjurus selain pada peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat sebawahnya, supaya satu agenda transformasi tadi diagendakan dari peringkat atas, diikuti peringkat bawah dan sebawah-bawahnya.
Itu sebabnya makanya pihak pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sentiasa memahami dan turun ke bawah bagi memastikan bahawa agenda transformasi tadi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam melihatkan transformasi politik yang akan datang ini, dan mungkin pilihan raya ke-13 tidak lama lagi, pihak pimpinan khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan beberapa agenda yang sangat jitu, umpamanya nak transformkan rakyat sebagai bawah, umpamanya satu contoh, satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini merupakan satu agenda yang sangat menyeluruh supaya dapat dipahami oleh peringkat bawah bahawa kerajaan sekarang ni, pimpinan sekarang ni adalah mengutamakan keperluan, kebaktian, kebajikan, kemajuan dan ketenteraman dan kebahagiaan rakyat itu sendiri. Iaitu bermakna bila rakyat tadi, pimpinan Perdana Menteri kita ni tidak melihat kepada satu bangsa, tetapi keseluruhan daripada Sabah, Sarawak sampailah ke Perlis, regardless ataupun sama ada bangsa apa pun, adalah diperjuangkan, didahulukan kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan dan kebajikannya. Itulah saya rasa ini sebagai satu agenda yang paling menyeluruh, yang paling adil bagi memastikan bahawa agenda rakyat tadi dapat diutamakan oleh negara kita. Sekali ini saya fikir dan saya lihatkan transformasi yang dibawa oleh pimpinan kita ni sudah sampai ke bawah. Umpamanya satu contoh, nak memastikan satu agenda yang besar, umpamanya macam BRIM, pemberian BRIM. Walaupun mencapaikan RM1 ataupun RM100 ataupun memberikan satu kemudahan kedai satu Malaysia, mungkin klinik satu Malaysia, berbagai-bagai satu Malaysia tadi, itu sebagai satu agenda bahawa nak transformkan, menunjukkan bahawa kepentingan kepada rakyat tadi sangat diutamakan supaya dapat dipahami oleh rakyat bahawa haruslah sampai satu ketikanya bahawa rakyat harus berterima kasih. Begitu hebatnya pemimpin kita ni dapat mengutarakan, memberikan agenda transformasi kepada negara kita Malaysia dan negeri kita Selangor. Baik, transformasi ini memerlukan satu engagement. Seperti yang Amat Berhormat nyatakan bahawa engagement kepada rakyat tu sangat penting dalam melaksana dan menterjemah transformasi dengan cara yang lebih jelas. Adakah engagement ini sudah mulai dirasai oleh rakyat secara seluruh? Sekarang ni engagement ataupun approach yang telah diutarakan, dibawa oleh pimpinan Perdana Menteri kita ni sudah dirasai dan dicernakan dan dipahami oleh masyarakat bawahan. Umpamanya satu contoh, agenda satu Malaysia. Satu Malaysia. Bila satu Malaysia tadi, salah satu yang saya ceritakan tadi ialah bila rakyat diutamakan, pencapaian rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan tadi, bukan hanya satu program saja dibuat, tetapi beberapa program, iaitu dari segi klinikalnya, dari segi profesionalnya, dari segi kebajikannya, dari segi kebudayaannya, dari segi belianya, dari segi masyarakatnya, dari segi orang tuanya, dari segi berbagai-bagai lapisan program telah dilaksanakan. Di samping itu, engagement juga yang dicadangkan dan diaturkan oleh pihak pimpinan ialah soal jentera dia sendiri, ataupun katakanlah banyak pimpinan-pimpinan yang akan membawa perubahan transformasi ke peringkat lebih bawah. Jentera, katalah jentera pentadbiran, jentera politik, jentera kebajikan, jentera kemasyarakatan,
jentera NGO, jentera belia, itu semua sudah diaturkan dan sudah diwar-warkan dan sudah diutarakan kepada semua peringkat oleh pimpinan kita. Cuma sekarang ni setakat mana pihak pimpinan bawahan, pihak jentera bawahan, peringkat masyarakat bawahan untuk menerima agenda yang dibawa oleh Perdana Menteri tadi diterima dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun agenda itu sudah dirasai dan sudah diterima sebahagiannya oleh pihak masyarakat secara umum. Okey, baik, Tuan Haji. Ada pelbagai andaian yang terbit daripada rakyat Marhai secara rambang yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Datuk Najib Tun Razak ini dan juga TPM beliau kedua-dua mereka ni nampaknya bekerja dengan begitu kuat, Tuan Haji, megang bekerja dengan begitu kuat, kemudian tetapi tidak nampak satu jentera sokongan yang begitu mantap di belakang beliau, selain daripada pentadbir-pentadbir kerajaan yang sentiasa menyokong lah, yang itu kita boleh letakkan sebagai pentadbir lah, tetapi dari sokongan politiknya, maksud saya itu sokongan politik yang yang terdiri daripada para menteri, para wakil rakyat, nampaknya tidak dan saya nampak dia agak bersendirian lah, TPM dengan PM ni, dia melaksanakan tugas dan amanah tu dengan cara dia lah, tapi sokongan tu kurang. Apa pandangan Tuan Haji berkenaan tu? Dalam pendekatan dan juga wawaran yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita dan juga TPM kita, saya rasa sudah ada momentum, sudah ada satu sambutan pihak pimpinan-pimpinan seterusnya. Walaupun wawaran tadi tidak digambarkan di dalam media liputan secara menyeluruh, pasal kaedah ini telah dilaksanakan melihat pada pimpinan-pimpinan Perdana Menteri terdahulu, memang sampai satu peringkat, sampai satu ketikanya penonjolan kehebatan dan juga pencernaan modal transformasi kepada negara tadi mengambil masa untuk disambut oleh pimpinan-pimpinan seterusnya. Tapi benda itu sudah ada, memang sudah ada, sudah bermula. Walaupun gambaran-gambaran tadi tidak begitu jelas diperlihatkan di dalam surat khabar ataupun di dalam media, mungkin kali itu ada beberapa halangan ataupun isu-isu yang sama-sama akan dihadapi, mungkin dari segi distance, dari segi halangan-halangan media, mungkin halangan-halangan dari segi dasar pemahaman. Itu juga menggambarkan bahawa pimpinan bawah tadi harus lebih memahami apa yang sebenarnya transformasi yang dibawa. Walaupun satu contoh, gambaran satu Malaysia, kebanyakan pemimpin-pemimpin bawahan ataupun pemimpin masyarakat, dia lebih menjadi sebagai penyokong, supporter kepada sesuatu agenda yang dibawa oleh Perdana Menteri, tetapi bukan sebagai prime mover. Jadi mana gambaran tadi, gambaran yang pimpinan Perdana Menteri tadi cuba menonjolkan satu kepimpinan yang united, yang bersatu. Yang terbaik sekali ialah pimpinan bawah mesti sami'na wa ta'na, maksudnya mengikut apa yang dibawa oleh pimpinan nombor satu. Kalau misalnya media memberikan ruang seluas-luasnya kepada
pimpinan bawahan tadi menunjukkan diri, takut timbul konflik dari segi pahaman yang dibawa oleh Perdana Menteri. Tidakkah ada keperluan pada masa ni apa ni yang bagi tuan ni keperluan untuk yang dimasukkan sebagai prime mover tadi, golongan prime. Pertama sekali Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri tentulah duduk di barisan hadapan. Yang di belakang ni sebagai penyokong yang pendukung ni tu, tidakkah perlu bersekali dalam keadaan UMNO dan Barisan Nasional ni semakin terhakis sokongan, mana kita perlukan satu bala tentera yang sangat besar dalam menterjemah transformasi ini sebagai satu sebagai satu modal kita untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada sokongan Barisan Nasional. Saya melihatkan bahawa sesuatu transformasi tadi berkesan atau tidaknya yang dibawa oleh pimpinan kita yang merupakan Perdana Menteri Datuk Najib Tun Razak ialah soal demi hasil itu, kekesanan dia. Sama ada sesuatu program tadi bila dilancarkan, dia sampai tak ke peringkat bawah. Memang ada yang sampai, mungkin ada juga yang tercicir. Itu memang nak kata lumrah tu boleh diperbaiki lah. Okay. Tapi nyatanya sesuatu program, agenda yang dibawa oleh pimpinan kita, oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, di mana saja program memang sangat mendapat sambutan yang sangat sebaik-baiknya. Cuma yang barangkali yang kita kena lihat ialah kita kena buat evaluation ataupun buat ujian, adakah transformasi agenda-agenda yang dibawa oleh Perdana Menteri tadi ada memberikan kesan kepada rakyat ataupun pimpinan bawah. Setakat ini saya setujulah melihatkan pimpinan di bawah kerana dia lebih menjadi supporter kepada prime mover. Dia tidak menjadi satu prime mover yang lain. Jadi bermakna itu sebagai satu menunjukkan satu unity dalam satu pentadbiran negara. Jadi nanti apabila semua sekarang ini trickle down ataupun penyampaian maklumat ataupun agenda yang ke bawah tadi itu akan digarap ataupun dibawa oleh pimpinan bawahan. Tapi pihak bawahan mesti menjadi supporter yang terkuat, yang terkuat dan menjadi satu supporter yang amanah, satu supporter yang kredibel lah, supaya pimpinan tadi boleh bila dibuatkan satu arahan tadi, satu transform tadi boleh sampai ke bawah. Boleh digerakkan sekali. Okey, baik tuan-tuan, kita akan sambung berbicara kita sebentar lagi dan kita akan jumpa selepas ini. BN Stream, live and live.
BN Stream Live and Live. BN Stream Live and Live. Walaupun benda tu putih, yang sedang melayari web TV kami ini, dan kita masih lagi bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Tasuki, dan seterusnya kita akan membincangkan soal bagaimana agenda transformasi ini difahami oleh orang kampung lah, especially. Dan macam mana ni Tuan Haji, bahasa yang paling mudah untuk kita menyampaikan agenda transformasi ataupun perkataan transformasi itu kepada orang kampung ni? Dia ni. terima kasih Cik Saleh. Sebenarnya bahasa transformasi yang mudah sekarang ni dah berjalan. Beberapa agenda yang kerajaan buat sudah sampai ke peringkat bawah tadi, sudah dipahami dan sudah dinikmati oleh rakyat pun. Umpamanya satu contoh, peringkat awal dulu kerajaan Barisan Nasional sudah banyak membuat pembangunan, sudah banyak membuat transformasi, daripada jalan tanah liat jadi jalan tar, daripada tak ada air jadi air, daripada tak ada listrik ada listrik. Dengan kemudahan-kemudahan itu sudah menyeluruh seluruh rakyat di Malaysia ni, sama di kampung, di bandar itu ni. Tapi oleh kerana mungkin gambaran-gambaran media ataupun mungkin beberapa tanggapan-tanggapan tadi tidak dapat diperhalusi dan tidak dapat digambarkan oleh pimpinan bawah, menyebabkan kadang-kadang setengah masyarakat itu tidak berterima kasih. Ini adalah satu tanggungjawab kerajaan. Memang betul lah, walaupun tanggungjawab kerajaan ini sangat prihatin setelah memberikan beberapa prasarana dan juga kemudahan. Sekarang ni kita punya pimpinan sudah memberikan transformasi, memberikan kebajikan direct kepada individu, sama ada berbentuk kewangan, dalam bentuk bantuan, daripada kebajikan, daripada katakan subsidi ke apa itu ini. Dan sekarang ni cuma masalah pimpinan masyarakat di bawah harus memahamkan kepada rakyat bahawa prihatinnya pimpinan kita ini kepada masyarakat kampung, masyarakat luar bandar dalam semua aspek sudah sebahagian besar sudah dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai masyarakat pentadbiran yang berkebajikan ke, yang memberikan kebahagiaan ke, mereka sudah ada. Cuma sekarang ni bagaimana pimpinan bawah tadi nak menjadikan bahawa rakyat di bawah tadi berterima kasih bahawa benda ni nak berpanjangan, bukan setakat 57 tahun ataupun 60 tahun kita nak maju ataupun nak kita dapatkan kebajikan. Kalau boleh mungkin sampai 200 tahun. Itu sebabnya kerajaan mempunyai beberapa agenda 1, agenda 2, ada bajetnya, ada itu. Ini sebagai satu gambaran bahawa negara nak maju ni, dia mesti ada beberapa agenda yang sebaik-baiknya kepada rakyat di bawah. Baik, Tuan Haji. Kita balik kepada pilihan raya umum. Nampaknya pilihan raya umum kali ini sudah benar-benar mendekati tarikh ataupun tempoh
yang akan ditetapkan, yang telah ditetapkan tu iaitu 28 hari bulan Mac 2013. Kita 2013 bulan 3, betul Tuan Haji? Saya tidak berani kata, saya tak tahu. Mana Parlimen akan sendiri terbubar pada 28 hari bulan Mac. Itu hanya Perdana Menteri aja lah. Okey, baik Tuan Haji, kita berbicara pasal pilihan raya lah. Tuan Haji, ya. Pilihan raya kali ini seperti yang digambarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden, merupakan satu pilihan raya yang amat penting dalam sejarah 54 tahun merdeka. Yang lebih pada 54 tahun merdeka. Ya. Dan kita sudah melalui 12 pilihan raya. Dan kedua-dua pilihan raya ini memang dimenangi secara totalnya oleh Barisan Nasional. Kenapa Perdana Menteri memberi satu gambaran bahawa pilihan raya ke-13 yang akan datang ini merupakan satu pilihan raya yang amat kritikal kepada UMNO dan juga kepada Barisan Nasional. Apa pandangan Tuan Haji? Cik Saleh, saya punya pendapat barangkali ini merupakan pilihan raya yang pertama bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, dan memastikan bahawa kita ni perlu menang 2/3, lebih daripada 3. Sebab banyaklah agenda-agenda yang perlu diperbaiki, umpamanya macam perkara-perkara yang besar-besar lah. Mengapa ini merupakan satu pilihan raya yang paling mustahak bagi kita ini? Pasal challenge dalam pilihan raya yang ke-13 ini nampaknya agak sengit sedikit lah. Kerana challenge kita ni ialah pemimpin yang pernah duduk dalam kerajaan, yang tahu asal usul, yang tahu ini. Tapi mungkin barangkali kerana sakit hati punya pasal, dia tak dapat itu, ini tak dapat ini, barangkali itulah. Jadi mana dalam keluarga pun, dalam satu matlamat yang sama pun, dia timbulnya tidak diteruskan sengketanya. Walaupun saya sangat setuju bahawa ini menjadikan satu pilihan raya yang sangat penting untuk memastikan bahawa kita ni untuk mencapai 2020 yang mungkin dalam 2 ataupun 3 lagi pilihan raya, dan ini sebagai satu stepping stone bagi meneruskan agenda dan pimpinan kita ni mencapai wawasan 2020 ataupun beyond 2020. Jadi saya rasa nak katakan benda ni terlalu kritikal, saya rasa setiap pilihan raya memang kritikal, banyak isu-isu ini, dan saya tidak nampak benda ni menjadi satu halangan terlalu besar kepada pimpinan kita, Yang Amat Berhormat Datuk Perdana Menteri, kerana apa saja isu yang ditimbulkan oleh masyarakat luar sana, sama ada opposition ke ataupun antarabangsa ke apa ini, nampaknya dapat diatasi, dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Jadi makna dengan kata lain tu, kebijaksanaan pimpinan kita, kehebatan agendanya negara kita ni boleh mengatasi apa saja isu-isu, umpamanya isu rasuah. Adakah kerajaan tidak mengatasi masalah rasuah? Kita ada SPRM, kita ada mahkamah. Kalau benda tu terbukti itu ni, bawalah. Dia tak ada berselindung sama ada wang tu wang politik ke ataupun bukan politik, ni nampak kerajaan tidak memilih. Dan dengan kerana itu salah satu agenda yang menunjukkan bahawa kerajaan meneruskan pembaikan. Tapi setelah isu-isu tadi dapat diselesaikan, sekarang ni kerajaan nak mengatasi ataupun nak address soal persepsi. Persepsi inilah yang kadang-kadang mungkin kerajaan kata isu dah selesai, yang dah selesai, dah jadi putih lah. Tapi kadang-kadang pihak pembangkang dia kata ini masih hitam lagi, masih coklat lagi, masih biru lagi, masih
Apa yang jadi makna tanggapan dia ni tadi mungkin kerana sakit hati, kerana jealous, kerana apa tadi, bermakna persepsi tadilah kadang-kadang mengatasi isu selesai, persepsi pula nak kita atasi. Ini menunjukkan bahawa masyarakat kita ni suasananya ataupun pahaman tadi semakin lama semakin, ialah mungkin pimpinan kita ataupun bangsa kita ni ataupun orang Malaysia ni lagi matang untuk melihatkan macam mana nak mentadbir negara kita ni kepada lebih baik tadi. Kalau setakat mengatasi isu aja memang tidak ada masalah, tetapi masalah persepsi ni every single penilaian tadi mempunyai persepsi macam-macam, mungkin ABC ke kuning biru ke macam-macam. Jadi kita nak ingatkan. Tapi sekarang ni nampaknya persepsi yang digambarkan sebaliknya tadi, nampaknya pihak kerajaan mula dapat tempat di hati rakyat. Sejak daripada tahun 2009 Pakatan Pembangkang ni, terutama pemimpin utama mereka, sama ada daripada PKR, daripada PAS, daripada DAP, menanamkan satu persepsi yang jelek kepada UMNO dan juga pada Barisan Nasional. Dan serangan ini nampaknya tidak hanya berkisar kepada entiti pertubuhan itu sendiri, tetapi berterusan kepada individu seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang digambarkan sebagai seorang yang zalim, sebagai seorang yang sentiasa berada dalam skandal dan macam-macam lah. Dan cara bagaimana untuk Barisan Nasional ataupun UMNO daripada pandangan Tuan Haji mengurus isu-isu yang persepsi-persepsi yang begini? Cik Saleh, saya rasa kalau bolehlah kita lihatkan mungkin masyarakat kita ataupun bangsa kita ni lihat beberapa sejarah terdahulu, macam mana kejatuhan Islam di Cordoba ataupun di Spanyol, bagaimana kejatuhan kerajaan Melayu di Melaka, bagaimana kerajaan-kerajaan lain jatuh. Semua kebanyakan kerajaan satu negara tadi jatuh tadi kerana sakit hati, persepsi mainkan itu lagi ini, timbul pergaduhan mereka kerana itu kerana ini. Dan memang betul kita tak dapat nafikan bahawa gelombang pimpinan tadi ada sampai 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Umpama macam Amerika sendiri dah 250 tahun, British sendiri mungkin dah 300 tahun. Bermakna persepsi tadi sudah masak oleh pihak masyarakat ini sehingga kan mendapatkan satu kerajaan yang bagi balik negara kita ni baru barangkali menjadi bangsa ni sudah mungkin dalam 300 tahun yang terdahulu, dan kita mentadbir negara kita ni baru kurang 60 tahun, baru 57, 58. Bermakna masih terlalu awal. Dan kita ni tidak mampu untuk berpecah kerana kita ni sedikit. Penduduk kita ni setakat kurang dalam 28 hingga 30 juta. Terlalu kecil lah market kita, masih kita bergantung pada antarabangsa lah, macam-macam lah. Jadi mana dengan tak mampunya kita ni berpecah, kita harus bersatu. Jadi bagi mengatasi perkara ini, saya rasa kita kena bermula balik individu. Setiap pemimpin tadi harus memperbaiki diri dengan wawasan-wawasan yang kerajaan tentukan, pimpinan dengan tadi untuk memperbaikinya. Kalau tidak, di luar sana nanti, dan bila kita mentadbir satu negara itu, cabaran makin luas, cabaran makin hebat. Jadi mana pengisian kita punya kualiti pemimpin tadi harus diperbaiki lagi. Okey. Kita berehat seketika dan kembali semula selepas ini.
BN Stream Live and Live. 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 Ini 24 jam di sini. Hah? 24 jam.
Terima kasih kepada tuan-puan yang masih lagi setia bersama kami di studio ini dalam program Bual Bicara, dan persoalan ataupun perbualan kita pada malam ini masih lagi berkisar kepada persekitaran semasa di dalam negara yang penumpuan kepada program-program transformasi dan penterjemahan transformasi seperti yang telah dijelaskan oleh yang Tuan Haji Takrim tadi, dan sedikit berkaitan dengan menyentuh berkaitan dengan pilihan raya. Dan kali ini kita akan berbicara secara lebih dalam sikit, memandangkan bahawa Tuan Haji Takrim ini adalah salah seorang daripada pentadbir yang begitu lama di dalam kerajaan negeri Selangor sebelum ini, dan beliau mempunyai mungkin banyak maklumat ataupun ulasan-ulasan tertentu yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini. Dan Tuan Haji, kalau kita kembali kepada politik di Selangor inilah, nampaknya di Selangor ini merupakan satu task yang sangat kita perlu menang, yang perlu kita ambil semula daripada pilihan raya 2012 yang PRU 12 yang lalu kita kalah. Dan nampaknya task tu mesti untuk mendapatkan balik Selangor. Apa pandangan Tuan Haji dan ulasan ni? Sebagai seorang yang lama lah di Selangor, sebagai pentadbir lama dan sentiasa berada di persekitaran politik di Selangor. Terima kasih Saleh. Sebenarnya Selangor ini sebagai prime state yang kalau tadi sebagai prime mover, ini prime state. Dia prime state tadi pengurusi pun oleh yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri sebagai pengurusi perhubungan Selangor di samping itu dia. Dan melihatkan pencapaian yang telah dibuat semasa pimpinan Barisan Nasional itu begitu tremendous, begitu banyak sekali. Tapi apabila diambil oleh pembangkang mulai 2008 sampai sekarang ini, memanglah banyak sekali isu-isu yang belum lagi dapat diselesaikan dengan baik. Yang barangkali tuan-tuan pun tahulah, isu air, isu tanah, isu pasir, isu berbagai-bagai. Jadi bermakna ini menggambarkan bahawa testing ataupun memperlihatkan kepada rakyat, kepada masyarakat bahawa kita tak mampu lagi untuk berubah kepada satu stream yang sudah ada jalurnya begitu baik. Umpamanya saya ambil gambaran kalau dulu masa Barisan Nasional sudah menanam estate tadi dengan kelapa sawit, tiba-tiba kerana perubahan tadi dia nak tebang semua, tanamkan pokok pisang yang menggambarkan kepada masyarakat pokok inilah yang paling baik, pokok inilah yang ada market. Tapi tidak, nampaknya masyarakat tahu sendiri apakah kualiti yang ditunjukkan oleh kerajaan sekarang ni. Jadi bermakna ini tadi menggambarkan bahawa kita kena balik pada pengkajaran bahawa barisan, katakanlah masalah yang saya katakan macam pokok atau yang ditanam oleh barisan tadi itu yang terbaik, kita groom, kita perbaiki. Kita kalau misalnya ada kelemahan kita perbaiki. Kalau dah baik tadi kita bugarkan lagi. Kalau ada kelemahan kita anukan. Kalau misalnya belum ketat kita ketatkan. Kalau belum kuat kita kuatkan. Dan sekarang ini sudah ada satu momentum bahawa pimpinan di bawah Yang Mohd Perdana Menteri dan juga pimpinan-pimpinan lain sudah ada momentum ke arah membuat satu transformasi, satu perubahan, satu change, bahawa bermakna dengan kata lain itu rakyat sudah melihatkan satu perbandingan yang terdahulu dan yang ada sekarang. Jadi isu-isu tadilah akan memberikan satu gambaran dan juga pengajaran kepada rakyat untuk membuat perubahan transformasi, memilih ataupun
meletakkan Barisan Nasional ataupun pimpinan yang terdahulu kepada mentadbir kerajaan kita, kerajaan di Selangor akan datang. Ya, begitu baik, insyaAllah. InsyaAllah. Tuan Haji, kalau kita melihat kepada sejarah sejak daripada penubuhannya, sejak daripada merdeka sehingga ke end pemerintahan UMNO di Selangor lah. Nampaknya trend daripada 2008 itu, pada tahun 2008 itu, rakyat mahu umpama macam mahu menghukum ataupun sudah menjatuhkan hukuman lah kepada barisan kepimpinan UMNO yang terdahulu. Apa pandangan atau ulasan sikit lah tu? Ya, itu sebagai satu pengalaman yang menarik dan satu pengalaman yang getir. Kalau kita lihatkan cara positifnya tu, mungkin rakyat kita khususnya Selangor ni lagi matang lah, lagi matang. Bermakna dia melihat dua keadaan, dua zaman dahulu di bawah kerajaan barisan dengan zaman sekarang ni. Dari segi pimpinan yang dihukum oleh rakyat tadi, kalau misalnya pelanggaran peraturan, pelanggaran yang sepatutnya disiplin tadi diutamakan dilanggar, inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Dengan kata lain tu, kalau misalnya sesuatu pemimpin tadi diamanahkan ini, kalau sebaliknya dia akan mendapat hukuman. Dan tadi ini telah dilaksanakan oleh kerajaan barisan. Cuma kesilapan tadi mungkin sakit, dendam, kesuman ataupun perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan rakyat memang akan menghukum. Dan sekarang rakyat sudah sedar bahawa secara berulangan kalau menghukum seterusnya pun barangkali rakyat juga yang rugi. Rakyat rugi bahawa kita sudah ada track record, kita sudah ada trend, kita sudah ada kemajuan, kita sudah ada agenda, kita sudah ada semuanya. Tapi kalau memilih juga yang satu lagi yang tidak ada track record, tidak ada ini, bermakna yang rugi rakyat juga. Tapi insyaAllah dengan kepimpinan yang ada sekarang ni, kita boleh maneuver, kita boleh change kepada persepsi rakyat tadi. Isu dah selesai. Sekarang ni cuma persepsi. Kalau persepsi tadi dapat ditiunkan balik kepada yang sepatutnya, insyaAllah. Bermakna masih lagi di Selangor ni masih lagi wujud persepsi yang buruk kepada UMNO macam tu. Mungkin kalau ada pun sebahagian. Sebahagian. Kalau kita lihatkan dari segi parti-parti sebelah sana pun, mungkin pimpinan yang atas kita tak tahu. Mungkin rakyat bawah. Pasal nyatanya kalau bagi BRIM, bagi bantuan, diterima juga. Tapi harus ingat, bila dia terima tadi, itu sebagai satu komitmen. Kita sudah terima kebajikan yang dibantu ini. Seolah macam mak bapak kita dah bantu anak-anaknya itu ini, dah itu ini. Sebagai satu komitmen, sebagai satu tanggungjawab bahawa rakyat sudah menerima apa yang kerajaan bantu, kerajaan berikan bantuan ataupun kebajikan kepada rakyat. Dan insyaAllah lah, walaupun kata tak mau berubah lah, itulah ini, mungkin insyaAllah itu sampai satu ketiganya tu dia punya terima kasih ataupun dia punya kesyukuran tadi pada masing-masing masyarakat Islam, khususnya masyarakat Malaysia ni memang hatinya baik-baik. InsyaAllah dia akan berubah pada kerajaan. Baik Tuan Haji, kalau kita melihat daripada pengurusan kerajaan secara menyeluruh, bukan menyeluruh, kita pengurusan kerajaan yang ada sekarang, nampaknya peningkatan dari segi pendapatan dan kemampuan menyimpan tabungan yang tinggi itu menjadi modal untuk kita tu. Apa pandangan Tuan Haji? Sama ada itu akan boleh menjejaskan pengaruh ataupun kemenangan kita pada akan datang? Saya rasa kalau soal modal, soal maklumat itu ni, kerajaan masing-masing boleh menceritakan pencapaian masing-masing. Kalau misalnya dia membaca tak dihebahkan, begitu juga. Begitu macam kerajaan sekarang yang katakan simpanan banyak lah, itu kita pun tak tahu. Betul tak betul. Tapi nyatanya
dalam masa 5 tahun ni apa yang barangkali kerajaan ataupun masyarakat dapat kebajikan, katakanlah apa ni yang desas-desus, isu air, isu elektrik, isu apa ni, bantuan-bantuan kemiskinan, bantuan ibu tunggal benda ini sudah timbul. Adakah apa ni komitmen dalam manifesto yang terdahulu tadi sudah semua atau semua dapat disempurnakan? Jadi bermakna ini menggambarkan bahawa apa ni kepada melihatkan pencapaian sesuatu negeri tadi, pasal apa ada pencapaian jangka masa pendek dan hasil masa panjang. Kalau nak digambarkan dalam itu kita pun tak tahu. Yeah. Kita pun tak tahu. Kita kena buat evaluation, kita boleh buat forensik kita ini. Pasal saya tidak mau cerita lebih jauh lah. Pasal kita ada beberapa isu tu barangkali kita boleh ketengahkan yang kan oleh apa yang pimpinan buat masyarakat dalam keluarga abang ini banyak timbulkan. Tapi masing-masing ada argument. Bila argument tadi timbul grey area, mungkin betul, mungkin tak betul. Ya. Masih sama-sama lah maknanya tu. Okay. Ya. Kerajaan Selangor sekarang ni Tuan Haji, jika dibandingkan kerajaan UMNO yang terdahulu, tidak menyebelahi kepada tindakan-tindakannya, tidak menyebelahi kepada Bumiputera khasnya. Kita lihat bahawa banyak golongan Bumiputera ini dipinggirkan daripada soal keusahawanan, bantuan ataupun sebagainya. Jika dibandingkan dengan pemerintahan ke UMNO dahulu, dia agak jauh berbeza. Mana kerajaan Pakatan Rakyat yang ada Selangor ni, dia lebih dia tidak memihak kepada Melayu dah. Khasnya Tuan Haji. Ya, saya melihat seperti ini ya. Kita lihat dia punya prinsip. Bila prinsip pada keadilan, adil ni ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Dan sewajibnya bila katakan adil di antara yang banyak miskin, yang banyak yang belum maju, yang banyak belum apa ni ke depan dari segi perniagaan ini ialah orang Melayu. Dan orang Melayu lah salah satunya yang wajib dibantu. Tapi kalau tidak dibantu, menunjukkan tak adil. Ya. Itu je. Macam kerajaan yang sebelumnya kita melaksanakan timbang tadi keadilan lah yang sewajarnya di antara China, India, apa ni Melayu kata. Pasal dulu kita pernah melaksanakan kerajaan terdahulu pernah melaksanakan meritokrasi merit daripada merit. Bermakna yang terbaik, go ahead, kita akan terima, dia akan sampai belajar ke apa ini. Begitu macam kalau misalnya dilihatkan sebagai keadilan yang dibuat oleh Barisan Nasional ialah membantu kepada yang memerlukan. Kalau misalnya Melayu tadi masih miskin, bantulah. Yeah. Kalau misalnya India tadi masih memerlukan bantuan, kita bantulah. Kalau Cina tadi memerlukan bantuan, kita bantulah. Regardless lah. Tapi kalau kita hanya menidakkan suatu keperluan tadi katakanlah macam peniaga-peniaga Melayu, peniaga-peniaga luar bandar, peniaga-peniaga tadi yang memerlukan tadi tidak meletakkan tadi keadaan yang sebaik-baiknya, masih mengutamakan sesuatu orang yang tidak sepatutnya. Mungkin masalah benda ni keadilan ataupun ketidakseimbangan yang berlaku dalam sesuatu negeri tadi memang berlaku sampai bila-bila. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lama, ada yang tidak, ada yang ini. Bermakna itu mesti diletakkan sebagai faktor keadilan. Yeah. Kalau misalnya dia tak adil, macam inilah keadaannya. Timbulnya huru-hara, timbulnya isu, timbulnya kepuashatian oleh penjaja-penjaja, orang miskin, orang yang patutnya dapat bantuan ibu tunggal ini. Ini sebagai gambaran bahawa pentadbiran itu masih banyak bincangannya. Baik Tuan Haji. Jika melihat daripada gambaran yang Tuan Haji berikan tadi, menunjukkan bahawa kerajaan pakatan ni bukanlah bagus sangat. Tetapi apakah tawaran kita, tawaran kerajaan yang akan datang ini ataupun kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ni menawarkan kepada rakyat Selangor khasnya satu harapan. Apakah harapan yang ingin ditawarkan kepada rakyat Selangor?
Itu satu soalan yang paling menarik. Yang akan datang ni apa yang harus kita tawarkan kepada rakyat kita. Ya. Yang terbaik tawaran yang itu ialah adil. Adil. Maksudnya adil tadi mesti kita melaksanakan apa yang kita war-warkan, iaitu yang dibawa ialah timbang. Timbang. Bila timbang tadi, kita sentiasa bersifat adil kepada masyarakat kita. Sekarang ni sudah kita ada satu Malaysia, sudah ada berbagai-bagai, kita buka semua. Dengan kata lain tadi, even surat khabarnya, apa ni, undang-undang semua dah terbuka. Jadi sekarang ni kita cuba melaksanakan prinsip satu keadilan. Kalau mereka tadi perlu dibantu, wajib. Kalau yang miskin dibantulah. Satu contoh, kita ambil peruntukan satu contoh yang paling menarik lah. Kalau perbandingan di antara luar bandar dengan luar bandar, kalau di bandar itu sudah banyak kemudahan kami tadi, luar bandar terbiar ini harus kita temukan. Ya. Kalau masyarakat estate tadi perlukan, kita perlu. Kalau masyarakat lah begini perlu, kita dibandingkan dengan kata lain, mesti melaksanakan satu keadilan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mesti harus lapisan yang akan datang tadi mengurus kemajuan yang sebaiknya, iaitu yang dikatakan managing the success. Kerana kita dah successful lah, maksudnya dalam pemerintahan kita sejak daripada Merdeka sampai 2008 tu sudah nampak bagaimana lah semua dah. Dengan itulah sangkakan apa ni, sangat dari orang Malaysia ni yang kurus pun agak lah perbandingan dengan mewahnya, dengan apa yang kebajikannya, dengan pendidikannya, dengan keamanannya, dengan ekonominya tadi. Tapi di samping maju tadi ada juga beberapa isu timbul di sebagai kemajuan, macam ya apa ni, ketidak apa ni disiplin yang pelanggaran foreign workers ataupun pekerja asing yang itu harus di address banyak, iaitu managing the success. Managing the success ni tadi apa yang harus mampu memberikan keutamaan menyelesaikan satu isu tadi yang paling pokok. Nanti kita akan cerita banyak-banyak. Jadi dengan kata lain, dan dua perkara tadi, satu mesti bersifat adil, kemudian menguruskan kebajikan atau menguruskan sesuatu apa ni yang menjual, namanya perbandingan yang kecil. Kalau kita sudah ada kita yang baik, sudah ada rumah yang baik, kita maintain. Kita maintain kebersihan dia, minyaknya, sampai benda tu sentiasa kita pakai tu dalam keadaan yang baik. Itu apalagi pada manusia, apalagi pada masyarakat. Benda tu kita uruskan dengan insya-Allah. Itu yang perkara tadi harus diutamakan supaya rakyat tadi balik pergi keyakinan. Baik Tuan Haji, kita sudah sampai ke penghujung rancangan pada bual bicara ini. Dan bagi mengakhiri segmen kita pada malam ini, saya ada satu soalan yang agak kritikal, tetapi saya rasa Tuan Haji mampu untuk menjawab dengan tepat. Balik kepada amanat Tuan Haji Hadi ataupun Tuan Guru Haji Hadi Awang, sebagai seorang sejarawan yang juga pengurusi sejarah negeri Selangor. Bukan sejarah Kuala Selangor. Sedikit sebanyak amanat Haji Hadi ini sudah dimakan di zaman sejak lebih kurang 30 tahun yang lalu. Amanat Haji Hadi dengan jelas mengatakan bahawa kalau diterjemahkan secara mudahnya Tuan Haji, dia mengkafirkan UMNO. Kita tak perlu jadi Hindu, tak perlu jadi Kristian, kita tak perlu jadi agama-agama lain. Dengan bekerjasama dengan bangsa antara MCA dan MIC. Sekarang ini kerjasama mereka ni wujud dalam pakatan. Tidakkah amanat Haji Hadi ini sudah kembali kepada mereka, pada dirinya semula? Apa pandangan Tuan Haji? Sebagai soalan yang terakhir ni,
Ya saya sebenarnya saya ini dari segi siasah yang berbentuk seperti ini saya kurang arif dan saya tak berani memberikan satu komen yang jelas. Itu salah satu orang yang sepatutnya lah. Okey. Pasal macam kita ada ulama, kita yang boleh memberikan ulasan yang terbaiknya. Yang ini saya tak berani buat ulasan. Baik, kalau macam itu kita akhiri segmen kita pada malam ini. Kami di kru BN Stream mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Haji Takril Tasuki kerana sudi hadir untuk temu bual kita dan bual bicara kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bersiaran semula dengan jemputan-jemputan khas yang akan menyusul pada masa-masa yang akan datang. Di akhir rancangan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam satu Malaysia. Terima kasih. Waalaikumsalam. BN Stream, live and live.